بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini pada halaman yang ke-380. Kita ingin meneruskan kisah Nabi Sulaiman dalam surah An-Naml, surah semut, yang memberi inspirasi kepada kita, panduan dalam menguruskan organisasi, dalam menguruskan sebuah negara, dan ini adalah panduan untuk kita sama-sama nikmati dan syukuri, dan ini adalah cara bagaimana untuk kembali dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Safas. Apa khabar? Alhamdulillah. Ustaz ya. Macam mana Safas, surah tentang semut ni? Ya, dia menarik sebenarnya. Dan surah ini dia ada kisah Nabi Sulaiman kan. Nabi Sulaiman punya kisah ni dia macam fairy tale, kalau apa macam cerita dongeng kan, tetapi dia bukan dongeng Ustaz ya. Bukan dongeng disebabkan apa? Awal-awal lagi surah An-Naml ni Allah menyatakan Hakim min Alim. Ya, bukannya Alimun Hakim, Hakimin Alim. Maksudnya Allah nak beritahu, Allah boleh je. Allah ada kebijaksanaan. Dan kalau zaman dulu orang dengar kita ni bercakap seorang-seorang ya, ataupun ustaz pakai earphone kan, yang earbud tu, orang akan cakap kita cakap seorang-seorang macam orang gila kan. Orang dulu ya. Tapi zaman sekarang ni kita tak cakap orang tu orang gila kan ya, malah lebih daripada itu, kita banyak teknologi, dan ini adalah ilmu hikmah yang Allah pinjamkan pada kita. Sebenarnya ia pernah diberikan kepada seorang raja yang bernama Sulaiman. Jadi mari sama-sama kita lihat apakah sinopsis bagi halaman 380 ini ya, untuk kita sama-sama maknai kepada teknologi yang Allah pinjamkan kepada Nabi Sulaiman. Bermula daripada ayat yang ke-36 hingga 37, kita akan melihat respon Nabi Sulaiman kepada hadiah yang ditawarkan oleh Ratu Balqis dalam ayat yang kita baca semalam pada ayat 35. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana Ratu Balqis masuk Islam, ketaatannya serta kunjungannya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam pada ayat 38-44 ya, yang akan kita sama-sama baca pada hari ini. Jadi satu muka surat ini bercakap tentang bagaimana menjadi ketua, menjadi seorang raja. Sebenarnya pada waktu ini Nabi Sulaiman menjadi raja kepada satu kerajaan yang besar ya, daripada apa? Daripada kalangan burung, jin dan juga manusia. Mari sama-sama kita mulakan dulu dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita baca daripada ayat 36 hingga 40 terlebih dahulu, dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Puan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita dapat meneruskan lagi pengembaraan kita, penjelajahan kita, ulang kaji kita, dan juga kita membaca Al-Quran daripada surah An-Naml, surah tentang semut yang cukup hebat. Apa nama-nama ni, mukadimah Ustaz Fazrul tadi menggambarkan kepada kita tak pelik
Hari ini kita rasa teknologi kita hebat dengan kapal terbang, dengan macam-macam lah kemajuan. Tapi rupanya bukan zaman Nabi Muhammad. Sebelum tu jauh lagi sangat hebat kita kata pemberian Allah Subhanahu Wa Taala dengan dia zaman dulu Ustaz ya, orang cakap apa kerajaan Nabi Sulaiman ni ada jin kan. Dia ada satu kerajaan tak nampak kan. Zaman sekarang pun kita ada tak nampak juga kan, iaitu bila kita guna telefon tu pum terus sampai ke US ke mana saja. Tak perlu tali pun. Jadi kalau kita rasa ada ke jin boleh menjadi tentera, kita akan baca hari ini. Sebenarnya kita pun ada perkara-perkara yang tak nampak tetapi ia boleh memberi kesan yang besar. Jadi Allah yang hakim, itu betul-betul hakim. Ya. Untuk itu kita kembalikan sebagaimana Nabi Daud dan Sulaiman bila dapat hebat ni dia kata alhamdulillah allazi faddalana. Terima kasih Allah, syukur pada Allah yang beri kepada kami, tak menyombongkan. Kita ikut bagaimana para nabi alaihi wassalam. Jom sama-sama kita share rancangan My Quran Time baca faham amal, sama-sama kita baca daripada ayat 36 hingga 40 surah An-Naml. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم صدق الله العظيم.
Surah Al-Nazim, itulah bacaan daripada ayat 36 hingga 40 ya Ustaz ya. Kita menyambung kepada apakah balasan respon daripada Nabi Sulaiman kepada hadiah yang ditawarkan oleh Ratu Bilqis ya kepada kerajaan Nabi Sulaiman. Falamma jaa Sulaiman, apabila didatangkan kepada Sulaiman ya ataupun datang utusan itu kepada Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman berkata ya, qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khair, iaitu Nabi Sulaiman berkata, adakah kamu memberi harta kepadaku? Dia lebih kurang ni, kau nak bagi harta pada aku kan, kau tengok ni semua kan ya. Jadi Nabi Sulaiman mempersoalkan kepada utusan daripada Ratu Bilqis ini, mengapa menawarkan harta kepada dia. Fama atiyatani Allah ya, apa sahaja yang diberikan oleh Allah itu adalah lebih baik daripada apa yang kamu tawarkan. Nabi Sulaiman tidak menyatakan harta aku dah banyak ya ataupun harta aku lebih hebat, tetapi Nabi Sulaiman terus mengaitkan kurniaan daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana di sini mesejnya apa tuan-tuan? Untuk mengaitkan apa yang telah diberikan itu daripada Allah, nombor satu. Nombor duanya adalah mesej kepada utusan tersebut bahawa sebenarnya sila berserah diri kepada Allah. Semua ini adalah kehebatan daripada Allah dengan kerajaan manusia, daripada jin dan daripada burung, dan boleh pelbagai kemahiran-kemahiran yang ada pada Nabi Sulaiman itu sendiri ya. Jadi Nabi Sulaiman menyatakan mimma atakum, itu lebih baik daripada apa yang kamu datangkan. Bal antum bihadiyatikum tafrahun, dan kamu gembira sangat, bangga sangat dengan hadiah itu, sebabnya kamu bagi kepada aku. Sebenarnya ini tidak menarik ya kepada Nabi Sulaiman. Ini adalah prinsip yang sebenarnya perlu dipegang oleh sebuah ketua negara ataupun seorang pemimpin yang diajarkan dalam ayat 36 ini. Maksudnya tidak tergiur dengan tawaran Ustaz ya. Tawaran harta, dan ini dikaitkan dengan rasuah jugalah ya, kalau katakan ianya adalah untuk divert ya, untuk memesongkan daripada misi yang ingin dilaksanakan. Tapi kalau dia sekadar tukar-tukar hadiah, okey, tak ada masalah. Cuma kalau katakan ia menyebabkan Nabi Sulaiman tidak lagi perlu berdakwah dan sebagainya, maka itu adalah satu rasuah. Di sini tidak dinyatakan apa sebab hadiah itu diberikan, tetapi itu sebagai satu perkara yang Nabi Sulaiman kata pada ayat 37 itu, irji' ilaihim ya, baliklah kepadanya. Ya, bukannya irji' bihadiyatikum ilaihim, tak ada tambah hadiah di situ. Nak ceritanya hadiah itu dipandang amat kecil sehingga kan tak diberikan perhatian dalam ayat ini. Baliklah ya kepada mereka. Falanatiyannahum, kemudian Nabi Sulaiman menyatakan kami akan datangkan tentera-tentera kami. Ini maksudnya Nabi Sulaiman amat tegas dalam berinteraksi dengan Ratu Bilqis ini ataupun kerajaannya, iaitu kami akan bawakan tentera. Tuan-tuan masih ingat lagi tenteranya ada 3 Ustaz ya, tentera manusia, jin dan juga burung ya. Jadi nak ceritanya kalau burung tu Air Force ya, tentera udara, kemudian jin ini adalah tentera tak nampak. Zaman sekarang ni zaman teknologi, yang boleh masuk tanpa tak nampak, mungkin bercakap tentang hologram mungkin, tetapi jin ini memang kita tak nampak ya. Dan juga tentera manusia ya, tentera darat, la ya qibala lahum ya biha, iaitu dengan bala tentera yang mereka tidak mampu melawannya, dan kami akan usir mereka daripada negeri itu secara terhina, dan mereka akan menjadi tawanan yang hina, yang kecil, yang kalah. Ini adalah perkataan tegas daripada Nabi Sulaiman. Mengapa? Kerana ia ingin menyampaikan mesej yang besar. Mesejnya ialah apa? Untuk kembali kepada mesej kebenaran. Kerana kalau seseorang itu tidak kembali kepada mesej kebenaran, kepada tauhid, kesannya ialah dia akan membuat banyak kezaliman di atas muka bumi ini. Ini yang disampaikan pada ayat 37. Pada ayat 38 ya, apakah yang dibuat oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman sebagai seorang ketua, apakah disiplinnya lagi? Beliau meminta penjelasan nasihat daripada malak, orang-orang yang akan menasihatinya. Kita baca sekali lagi ayat 38 ini sebagai disiplin penting dalam kita bertindak, bincang, tetapi bincang kena cepatlah. Jangan pula kalau katakan orang dah banjir ya, 3 hari lepas tu bincang baru saya dengan ini merasmikan bantuan. Jangan begitu ya. Dia mesti cepat, tapi kena berbincang. Ayat 38 kita baca sekali lagi. Insya-Allah ayat 38 kita nak baca sekali lagi.
bagaimana untuk kita memahamkan dengan situasi kita yang ada Ustaz Fas. Lepas tu besar juga makna ayat ni Ustaz. Betul. Macam mana untuk mengangkat singgah sana tu. Baik, kita baca ayat 38. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Sadaqallahu. Dia Nabi Sulaiman berkata, wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku dan menyerahkan diri. Ya, ini ada dua perkara, ya. Mengapa Nabi Sulaiman nakkan pembesarnya itu memberi nasihat, ya, ataupun beritahu siapa yang mampu untuk mendatangkan arash, iaitu dia punya singgahsana. Bagi satu kerajaan itu dia ada singgahsana ataupun dia punya istana lah Ustaz, ya. Istana dia. Jadi sebelum mereka datang, siapa? Ratu Balqis dan tentera-tenteranya daripada Yaman nak pergi ke Palestin itu makan masa lebih kurang, perjalanan tu jarak 15,000 kilometer Ustaz, ya. Dan juga mereka itu muslimin, iaitu menyerah diri kepada bukan sekadar pada kita, tetapi menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyerah diri kepada kebenaran. Jadi pertanyaan ini, ya, ditanyakan kepada malak. Nak ceritanya ialah Nabi Sulaiman dia percaya kepada kabinetnya dan dia tanya itu untuk apa? Untuk strategi agar negara Sabak di Yaman itu, Ratu Bilqis itu akan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapakah penasihat Nabi Sulaiman? Di kalangan jin, manusia dan burung. Jadi berkata jin, qala ifrit, ya, ifrit ini adalah satu kumpulan daripada jin. Dia kata apa? Saya boleh datangkan kepadamu wahai Nabi Sulaiman qabla taquma min maqamik. Sebelum engkau bangun sahaja daripada meeting ini. Nak ceritanya sebelum keluar meeting Ustaz. Meeting habis je arash sudah sampai. Allah, laju. Subhanallah, laju bantuan yang diberikan, bukannya tunggu sampai 2-3 hari okey kita baru beri bantuan, tak. Dia sebelum meeting habis. Nak ceritanya, satu, mereka meeting, ya. Dua, mereka punya pakar kabinet mereka ni pakar-pakar semuanya. Dia bukan orang yang lembab untuk berinteraksi ataupun membantu untuk menjalankan strategi dalam sesebuah negara. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, sesungguhnya aku ini adalah atas amanah ini amat kuat dan boleh dipercayai. Jin beritahu, ya, percayalah kepada aku dan aku kuat. Aku boleh handle perkara ini, serah pada saya, settle. Ini jin punya di kalangan Ifrit. Tetapi ada seorang alladhi indahu ilmu minal kitab, seorang manusia, ya, yang diberikan ilmu daripada al-kitab. Ada banyak perbincangan ulama tentang al-kitab ini. Salah satunya kitab ini merujuk kepada wahyu ataupun mesej daripada Lauh Mahfuz, ya. Tetapi ideanya ialah bila merujuk kepada wahyu al-kitab ini, dia kata apa? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfu. Sebelum sekelip mata Ustaz. Ya. Betul dah sampai dah. Yang ini lain macam, ya, lagi cepat. Kabinet ini ahli kabinet, ya. Ini bukannya orang biasa, ni adalah al-malak yang bersama dengan Nabi Sulaiman. Nak menceritakan Nabi Sulaiman ini pengurusannya amat bagus sebagai seorang raja. Dia pilih orang boleh buat kerja. Ya, bukan orang yang cakapnya macam-macam tetapi tidak boleh deliver, menyampaikan ataupun mencadangkan bagaimana solusi kepada apa yang beliau ingin laksanakan. Panggil Ratu Balqis itu ataupun bawa arash itu singgah sana sebelum Bilqis sampai ke Palestin tersebut. Falamma ra'ahu mustaqirran, ya, dan maka sebelum matamu, maka ketika Nabi Sulaiman melihat singgahsana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, ini termasuk kurniaan Tuhanku untuk mengujiku, adakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya, ya. Apakah yang berlaku? Sampai terus Ustaz, Insya-Allah. meeting tak habis lagi. Kan? Macam mana ni nak dapat zaman ini ahli kabinet yang macam ni? Dia sebenarnya ada ilmu daripada Alkitab Ustaz. Ilmu daripada wahyu, dan daripada wahyu itu bukan sekadar dia baca Quran sahaja, tetapi juga dia mempunyai kemahiran seperti mana yang ada pada individu ini, dan akhirnya
berlakulah apa yang dinamakan bila Nabi Sulaiman berkata hadza min fadli rabbi. Ini adalah satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada Nabi Sulaiman. Mungkinlah zaman sekarang ustaznya kita tak boleh nak datangkan singgah sana, tapi kita boleh tekan saja dengan pum, bantuan sampai. Pasal database data raya sudah ada, boleh digunakan. Syaratnya apa? Kita sudah membuat persediaan sebelum sesuatu ujian, bala bencana yang berlaku dalam sebuah negara, krisis pada ekonomi, pada sosial, itu semuanya memerlukan kepada ilmu, dan sudah tentunya akan dapat lagi wahyu ataupun ilham dengan kita selalu merujuk kepada Al-Quran di kalangan pemimpin kabinet bagi sesebuah negeri ataupun negara. Maka Nabi Sulaiman berkata pada waktu ini adalah amazing. Kan, ini adalah satu kurniaan Allah. Liyabluwani, sedar beliau bahawa ini untuk menguji sama ada aku bersyukur ataupun kufur kepada Allah Subhanahu taala. Biasa ustaz ya, bila orang rasa macam dia boleh buat kerja tu, dia kata kita yang hebat. Tetapi di sini Nabi Sulaiman merendah diri, masih lagi bercakap apakah aku ini bersyukur ataupun kufur. Kalau saya bersyukur, sebenarnya dinyatakan oleh seorang ulama tentang syukur ini, bila syukur ini kesannya ialah dia menjemput nikmat, memegang nikmat yang ada dan memburu nikmat yang hilang. Al-Baghawi Ustaz. Masya-Allah. Ustaz rasanya pernah juga cakap perkara ni kan. Daripada Al-Baghawi yang menyatakan memegang nikmat yang ada ini bila kita bersyukur tuan-tuan ya, dan nikmat yang hilang itu dia boleh datang kepada kita. Disebabkan apa? Allah dah cakap bahawa wala in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur, kita dapat sikit je. Kemudian Allah datangkan lagi yang lain-lain tersebut. Ya, au kama qala ialah ya dalam hal ini. Jadi inilah doa daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sedar kalau dia bersyukur untuk dirinya, kalau kufur tuan-tuan, sesungguhnya Allah ini kaya, Allah tak perlukan kita, dan Allah ini tetap mulia, tak terjejas pun kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan madda ataupun madada, memberi ataupun memanjangkan, 32 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah yang disampaikan pada ayat 36 bila Nabi Sulaiman mengatakan atumiddunani bimal, ya, apakah kamu ni nak tawarkan, ingin memanjangkan harta kamu kepadaku, padahal sebenarnya apa kurniaan Allah itu lebih baik daripada hadiah kamu. Jadi tidak terkesan dengan rasuah. Ini yang kita ingin bina dalam diri pemimpin, dalam diri kita. Jangan tergiur dengan tawaran kalau ia menyebabkan kita tidak melaksanakan tugas mengikut misi yang sepatutnya. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang terus setia istiqamah dalam My Quran Time, baca faham amal. Masya-Allah, mukjizat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam yang kita belajar sejak daripada awal surah An-Naml ni, banyak-banyak betul memberi kesan kepada kita semua bahawa pentingnya ilmu pengetahuan, ilmu yang benar, dan apa jua anugerah yang Allah berikan kepada kita, jangan lupa kita kembalikan kepada Allah, iaitu kita bersyukur. Itulah yang diajarkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam, sehingga terungkaplah perkataan yang hebat, hadza min fadli rabbi. Inilah kelebihan anugerah yang daripada Tuhanku, liyabluwani ashkuru am akfur, untuk menguji aku sama ada aku syukur ataupun aku kufur. Dan sudah pastilah kita mendoakan kita tergolong dengan minasyakirin, orang-orang yang sentiasa bersyukur. A'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita selalu doa minta tolong kepada Allah, berikan kepada kita sentiasa untuk rasa syukur pada Allah, kerana pemberian itu daripada Allah Taala. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, jom kita ngaji sikit tajwid pada hari ini berkenaan dengan
ulang kaji kita berkaitan huruf ra yang dibaca dengan tebal dalam page yang ke 380 yang kita belajar pada hari ini. InsyaAllah kita tengok slide kita pada hari ini. Ulang kaji huruf ra yang dibaca dengan tafkhim, itu dibaca dengan tebal, iaitulah pada ayat yang 37, irji' ra mati. Walaupun ra mati sebelum tu baris bawah kan, irji'. Kenapa dibaca tebal di sini? Kalau ikut kaedah asasnya kita belajar dahulu, kalau ra mati sebelum baris bawah nipis, seperti Fir'aun kita baca nipis, Fir'aun, Miryah kita baca nipis kan. Tapi dekat sini ra mati sebelum dia baris bawah dibaca dengan tebal. Kerana ialah tengok baris bawah kat situ, tidak ada pun baris bawah. Itu adalah hamzah wasal. Ia bermakna huruf tu huruf yang baris kasrah yang mendatang, baris bawah yang mendatang. Maknanya di baris bawah ketika nak mulakan hamzah wasal baru ada baris bawah. Irji'. Tapi kalau disambung dengan sebelumnya, hamzah itu tidak berbarislah. Tidak disebutlah hamzah tu. Okey, maka sini dibaca dengan tebal sebab apa? Ada huruf baris bawah yang kita kata yang mendatang. Irji' ilaihim ditebalkan. Yang kedua, wahum saghirun, ayat selepasnya, hujung ayat yang ke-37 itu juga, wahum saghiru ru ra bagi depan ni. Kenapa hukum dia tebal dan macam mana pula bacaan nipis? Saya tak tahu nak bezakan antara tebal dan nipis tak. Kalau tebal bunyi dia begini, saghirun, itu bacaan tebal. Kalau nipis bunyi macam mana? Nipis bunyi macam ni, saghiru ru. Tu beza dia. Antara ru dengan ru. Ada yang sebut ru kafaru, ada yang baca bagi depan dia tak nak muncul betul-betul, dia buat kafaru. Tu nipis ru. Dia mesti ru saghirun. Ra bagi depan automatik dibaca dengan tebal mengikut imam kita lah, Imam Hafs an Asim, sadaran yang kita baca, riwayat yang kita baca. Wallahu a'lam. Safas. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tadi tentang bagaimana membaca dengan tebal nipis Ustaz ya. Ya. Kita terus akan memberi hak yang terbaik kepada Al-Quran. Dalam masa yang sama Al-Quran ini mempunyai hikmah Ustaz ya. Wal Quranil Hakim. Makin kita baca dengan baik dan juga kita memahami dengan baik, ia memberi hikmah demi hikmah. Dan kita nampak sebentar tadi Nabi Sulaiman bila ada misi Ustaz ya, bila misi jelas untuk membawakan arash itu bukan nak tunjuk hebat tetapi nak tunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan diharapkan mereka iaitu Ratu Balqis itu muslimin, menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini perkara yang sebenarnya menjadi tanggungjawab bagi setiap individu pemimpin terutamanya ya. Makin tinggi lagi amanah itu makin besar, sehingga kan bila dapat jawatan buat tugas ya, seperti Nabi Sulaiman ini untuk menyatakan kebenaran kepada Ratu Sabah. Kalau seorang pemimpin tu kena bantu orang, sebenarnya kalau dapat bantu kita kena syukur ya, bukannya kufur. Pasal sebenarnya kalau kita tak bersyukur dengan apa yang Allah kurniakan, dalam kes ini dapat arash itu dalam sekelip mata Ustaz ya. Kalau tak bersyukur, oh saya punya tim saya ni hebat, kesannya apa? Kesannya seseorang itu mungkin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerja untuk memperkenalkan Allah untuk dakwah ini melalui kepimpinan, bantuan dan sebagainya. Sebenarnya Allah tak perlukan kita Ustaz ya. Allah boleh tukar je orang lain yang Allah hantar untuk dakwah ini. Tetapi kalau kita bersyukur, dapat bercakap kita bersyukur, dapat bantu orang kita bersyukur, kita gunakan segala platform itu seperti Nabi Sulaiman agar makin lagi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa lagi hikmah yang diberikan kepada ilmu yang diberikan kepada Nabi Sulaiman? Kita baca ayat 41 hingga 44, bagaimana strateginya itu akhirnya diizinkan dengan izin rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ratu Bilqis berlaku sesuatu. Kita baca ayat 41. Baik, insya-Allah sama-sama kita baca ayat yang ke-41 hingga 44 untuk seterusnya kepimpinan yang harus ada kepada setiap yang berada pada lapisan ataupun tempat mereka sendiri untuk kita mengikuti jejak langkah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Sudah pastinya dipandu oleh wahyu. Ayat 41 hingga 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 41 hingga 44 kata Nabi Sulaiman Ustaz ya. Selepas dah datang arasy tersebut, selepas beliau berdoa agar sedar ya bahawa saya ini kena bersyukur bukannya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurniaan yang ada dalam hidup kita, pangkat, kita boleh membantu, teknologi dan sebagainya adalah fadal daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk kita makin kufur tetapi kita makin syukur. Gunakan teknologi yang ada internet, kita boleh menonton My Quran Time. Kita ada TV, kita sampaikan Quran dalam TV. Perkara-perkara kebaikan. Maka itu adalah kaedah untuk bersyukur bagi apa sahaja fadal. Allah berikan kereta, Allah beri rumah, Allah berikan kita boleh ada pangkat, bercakap, berlakon dan sebagainya. Gunakan untuk makin menunjukkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah yang digunakan oleh Nabi Sulaiman dengan kemahiran pengurusan dan juga ilmunya? Beliau menyatakan kepada pemimpin-pemimpin itu, nakiru, apa maksud nakiru ini? Ubahkan. Singgah sana dah sampai Ustaz ya. Tolong ubah sikit dia punya tangganya ke, warnanya, ubah sikit. Arsyaha nanzur, dan kemudian kita tengok ya apakah dia ya Ratu Bilqis ini kenal ya ataupun tidak kenal kepada singgah sana, kerana ini adalah ujian intelek yang diberikan oleh Nabi Sulaiman, strategi ya nak melihat bahawa sebenarnya dia ni bijak ke tak bijak ya, dan adakah beliau ini akan mendapat pencerahan daripada perkara ini. Kalau dia jenis tak bijak Ustaz ya, dia tak kenal. Bila tak kenal, maksudnya dia tidak kenal kepada yang lebih besar, iaitu kehebatan kerajaan Nabi Sulaiman, tapi lebih besar daripada itu sebenarnya itu adalah daripada Allah Subhanahu taala. Jadi orang yang mengenal Allah ini adalah orang yang bijak ya, orang yang mendapat hidayah ini sendiri. Jadi ada dia punya test dia. Litmus testnya iaitu ayat 41. Jadi apabila datang Ratu Balqis ini pada ayat yang ke-42, ahakadha arsyuk, ditanyakan kepada Ratu Balqis, apakah ini singgahsanamu? Tapi Ratu Balqis ni jawab macam mana Ustaz? Qalat ka'annahu hu. Dia pun bijak juga Ustaz ya. Dia tak cakap itu adalah singgahsananya. Dia kata sepertinya ia. Seperti ka'anna itu sepertinya ia. Dia tak cakap ia pasal dia sudah diubah sedikit, tetapi dia tahu bahawa itu adalah
arsyu, iaitu arshuha, iaitu singgah sananya. Wa utinal ilm min qabliha wa kunna muslimin, ya. Ratu Bilqis ni sudah ada dia punya ciri-ciri boleh berfikirnya itu. Dia diberikan, dia kata apa, telah diberikan kepada kami ilmu sebelum ini tentang Nabi Sulaiman, apa yang didakwahkan, apa yang dijadikan sebagai misi. Wa kunna muslimin, dan kami adalah orang-orang yang telah pun menyerah diri menjadi orang Islam sebelum hadir kepada Nabi Sulaiman. Jadi ini adalah satu dialog yang menarik, Ustaz, ya. Dan apa sebab Ratu Bilqis ni masih lagi terpengaruh dengan menyembah matahari ke budaya syirik sebelum itu? Ayat 43 menyatakan wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillah, ya. Kebiasaannya menyembah selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya. Sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir. Ratu Bilqis memang kafir sebelum itu, tetapi mengapa dia tidak mahu? Dia dah tahu ilmu, dia dah tahu nak kembali pada Islam, tetapi kerana ada rutin, ya, beliau pangkat tinggi, sudah pun biasa dengan beribadah kepada selain daripada Tuhan, daripada Allah Subhanahu taala, maka itu menghalang untuk mengaku sebagai seorang Islam, ya. Maka pada waktu itu sekali lagi Nabi Sulaiman kata kepada ataupun dinyatakan kepada Ratu Bilqis, masuklah kepada Sarf. Ya, masuk kepada Sarf. Kita baca sekali lagi ayat 44 ini untuk kita melihat bahawa rupa-rupanya dengan Nabi Sulaiman merancang demi rancangan, strategi demi strategi, menunjukkan kebesaran teknologi pada waktu itu. Bila orang yang melihatnya itu ada ilmu, ya, dan juga menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhirnya membawa kepada perkataan aslamtu, aku masuk Islam. Ayat 44 bersama Ustaz Tirmizi sekali lagi. Baik, kita baca ayat terakhir, ayat 44 muka surat 380 ini untuk kita mengetahui sebab ada perkataan yang seperti falamma ra'athu hasibat hulujatan wa kashafat, ada huruf ta yang mati disebabkan semua wanita yang sedang bergerak sekarang ini. Jadi cantik dia punya struktur ayat dia pun sedap bunyi kan. Kalau digayakan pula dengan intonasi tu, dengan macam hiwar perbualan tu, masya-Allah. Baik, kita baca ayat, cuba baca ayat 44. A'udzubillahi minasyaitanir. Qila laha adkhulis sarh فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله. Surah Al-Azim dikatakan kepada Bilqis, masuklah ke dalam istana. Maka ketika dia, Ratu Sabah Bilqis ini melihat lantai istana itu diingatkan seperti qawarir, ya, ataupun innahu sarhun mumarradun min qawarir, iaitu dilapisi oleh kaca, Ustaz, ya. Jadi kemudian apa yang dibuat, dia singkap saqaiha kepada betisnya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi cahaya. Dia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi ini adalah peristiwa. Kalau peringkat pertama, si Bilqis ini kagum kerana arasnya dapat dipindahkan dalam sekelip mata. Ya, telah ditukar-tukar sedikit, dia masih kenal dan dia kagum pada perkara tersebut, dan beliau menyatakan bahawa sebenarnya saya dah dapat ilmu mesej-mesej ini, dan saya juga sudah menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk dia percaya, tetapi masih lagi terhalang daripada memeluk agama Islam.
Tetapi bila sudah masuk ke istana ini, beliau melihat ya seperti lujjah ini sebenarnya kolam satu, tapi diterjemahkan lujji itu seperti dasar lautan, Ustaz. Jadi dia rasa macam ini dalam istana ini ada air. Wa kashafat an saqaiha, dia membuka daripada kedua betisnya. Maksudnya dia kena macam orang nak takut air, Ustaz ya. Kalau dalam zaman banjir ni memang orang angkat kain lah kan. Jadi ini yang berlaku sedikit. Maka pada waktu itu Nabi Sulaiman berkata innahu sar, ya, sesungguhnya istana ini dilapisi mumarradun min qawarir, daripada kaca. Inilah yang menjadikan Balqis ini amat kagum kepada teknologi yang ada pada waktu itu. Ya, satu tadi ia seperti arash dalam sekelip mata, yang ini seperti lautan, ya, seperti kolam ataupun di atas air. Maka pada waktu ini beliau merasakan bahawa bukan sekadar dia kagum kepada kerajaan Nabi Sulaiman, pasal dia tak mampu nak memindahkan dalam sekelip mata, dia tidak boleh ada teknologi yang seperti Nabi Sulaiman. Tetapi bijaknya Bilqis ini ada fitrah. Itu poinnya penting, Ustaz ya. Dalam hidup kita ini, kita mungkin tengok banjir adalah banjir. Ya. Tetapi ada orang ada hati yang fitrah, dengan ilmu yang diberikan oleh Allah, dia melihat bahawa banjir ini adalah kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagi pemimpin seperti Nabi Sulaiman, digunakan teknologi ini untuk mengkagumkan Bilqis agar mereka kagum kepada Allah SWT. Ya, itu sebabnya Nabi Sulaiman sedar bahawa ini adalah satu ujian kepada saya. Pasal bila Allah bagi kehebatan fadal kepada Nabi Sulaiman, bukan untuk orang kagum pada saya, tapi kagum kepada Allah SWT. Zaman sekarang kalau katakan ada contohnya kemampuan untuk membantu orang, Ustaz ya. Gunakan kemahiran membantu orang cepat. Kalau boleh dalam sekelip mata tu dah sampai bantuan. Sebenarnya kita nak gunakan untuk apa, tuan-tuan? Pemimpin-pemimpin yang ada adalah untuk kita nampakkan, hebatnya ya pemimpin ini. Saya kagum kepada beliau yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dinyatakan oleh Bilqis, qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Dengan teknologi ini dia terkesan, dengan bantuan yang cepat sampai kepada orang yang sedang susah, Ustaz ya. Dia akan kata, saya ni orang, saya tak semayang pun bantuan sampai cepat pula tu, saya diselamatkan, ya. Maka apakah yang berlaku pada Bilqis? Wa aslamtu ma'a Sulaiman. Itu penting, Ustaz ya. Aku menyerah diri jadi Islam bersama dengan Nabi Sulaiman, pemimpin yang buat kerja memang terbaik. Ya, dia punya kabinetnya itu memang pakar-pakar untuk buat yang terbaik. Lillahi rabbil alamin, kepada Allah Tuhan sekalian alam. Ini pelajaran yang penting dalam kita hidup ini, tuan-tuan, yang ada kemahiran, ada ilmu, ada pangkat. Kita sama-sama gunakan kemampuan pangkat itu untuk serve, untuk membantu manusia, ya, untuk impress ya kepada manusia, bukan suruh manusia kagum pada kita, tapi untuk kagum kepada lillahi rabbil alamin. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, kita menolak hadiah atau anugerah yang konflik dengan tugas dan amanah yang telah kita berikan. Ini namanya rasuah, ya. Tetapi kalau ia tidak konflik, itu adalah hadiah. Yang kedua, kita pelajari ilmu dari Al-Quran, ya, daripada wahyu yang boleh membawa kejayaan seperti pemuda ataupun ahli kabinet pada ayat 40. Jadi pemimpin kena belajar ilmu wahyu ini, cara berfikir yang boleh membuat kerja dengan efisien. Dan yang ketiga, manfaatkan ilmu dan teknologi, ya, untuk berdakwah dalam kehidupan kita, membawa ramai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Allahumma sayyiban nafi'a ya rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan hikmah kepada kita untuk kita terus menjejak kepada Nabi Sulaiman, dan inilah kematangan kepimpinan yang kita ingin bina dalam masyarakat dengan sumbangan tuan-tuan dalam tabung gerakan Al-Quran.
Sumbangan ini kita gunakan untuk membina lebih ramai lagi anak-anak yang menjadi pemimpin gaya Nabi Sulaiman, ya, yang cepat, efisien dan melantik orang-orang yang boleh buat kerja, bukan hanya duduk kerusi manja sahaja dalam kehidupan. Jadi kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini, dan juga pada pagi esok kita akan menyambung seterusnya halaman 381 pada hari Jumaat penuh barakah, insya-Allah. My Quran Time, baca faham amal. Assalamualaikum.